Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Izam. Saya Chen Kit Yi akan membentangkan penulisan kertas konsep saya yang bertajuk Faktor Keberkesanan Perancangan Transisi dan Kesannya terhadap Efikasi Kendiri dan Keazaman Diri Murid Berkeperluan Khas. Rancangan transisi merupakan satu program untuk membantu murid berkeperluan khas untuk benar-benar menjadi berdikari sebagai individu dewasa yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan sosial selepas tamat alam persekolahan. Tujuan kajian ini ialah meneroka faktor keberkesanan perancangan transisi dan kesannya terhadap efikasi kendiri dan keazaman diri murid berkeperluan khas. Dapatan kajian Lee, Lawrence dan James 2010 telah menunjukkan bahawa murid dalam kumpulan rawatan yang mengikuti perancangan transisi yang berpusatkan murid didapati terdapat penambahan pengetahuan dan peningkatan tahap efikasi kendiri jika berbanding dengan murid dalam kumpulan kawalan. Tambahan lagi, dapatan kajian Michael, Carey, Susan dan Daniel 2011 juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara penglibatan murid dalam perancangan transisi dengan bantuan teknologi serta peningkatan keazaman diri. Sebagai pengenalan, kita lihat kepada maksud murid berkeperluan khas MBK. MBK merupakan individu yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan. Perancangan transisi pula merupakan satu program untuk membantu MBK untuk benar-benar menjadi berdikari sebagai individu dewasa yang seimbang dari segi garis selepas tamat persekolahan. Ataupun ia juga boleh dikenali sebagai satu set aktiviti yang dikoordinasikan untuk MBK yang dibentuk berorientasikan hasil atau kesan bagi membolehkan mereka bergerak atau beralih dari alam persekolahan ke alam selepas persekolahan. Seterusnya, saya akan kongsi tentang teori dan model yang berkaitan. Antara teori yang terlibat ialah teori efikasi kendiri. Menurut Pederis dan Miller 1994, efikasi kendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan yang dibuat oleh seseorang, daya usaha dan kesungguhannya apabila menghadapi cabaran. Menurut Mega 1992 pula, no self-efficacy, no performance, iaitu efikasi kendiri merupakan faktor penentu kepada pencapaian yang cemerlang. Efikasi kendiri yang lemah berkemungkinan akan menghalang seseorang diri mencuba sesuatu tugas walaupun individu tersebut mengetahui bahawa pelaksanaan tugas itu akan mendatangkan perolehan yang dikehendaki. Dengan itu, jangkaan efikasi kendiri dianggap sebagai penentu kognitif kepada percubaan individu untuk melakukan sesuatu tugas. Selain teori efikasi kendiri, teori keazaman kendiri juga merupakan salah satu teori yang terlibat. Teori ini memberi tumpuan kepada jenis daripada amal yang adil, motivasi, memberi perhatian khusus kepada motivasi otonomi, motivasi terkawal dan tanpa motivasi sebagai peramal prestasi, hubungan dan hasil. Berdasarkan teori ini, ia juga dapat dibahagikan kepada motivasi otonomi dan motivasi terkawal atau secara umumnya terbahagi kepada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jika keazaman diri dan efikasi kendiri rendah, maka ia akan memberi impak kepada sosial emosi dan sosial kepada diri mereka. Seterusnya, kita lihat kepada kajian literatur. Terdapat banyak kajian mengemukakan
keberkesanan penggunaan teknologi dalam perancangan transisi. Misalnya, kajian Test et al. 2004 telah mendapati bahawa penggunaan bahan kurikulum serta program teknologi untuk mengajar kemahiran kepada MBK dapat meningkatkan penglibatan mereka dalam mesyuarat IEP. Bukan itu sahaja, Ross dan Mayer 2002 turut menyatakan bahawa penggunaan teknologi dapat membabagaikan cara guru menyampaikan informasi kepada MPK dan seterusnya dapat melibatkan mereka secara aktif dalam proses PDP. Tambahan lagi, Lee et al. 2011 pula menyatakan bahawa MBK yang belajar dengan menggunakan alat teknologi seperti peralatan audio dapat meningkatkan efikasi murid tersebut. Selain itu, terdapat kajian juga mendapati bahawa perancangan transisi yang berpusatkan murid adalah amat penting. Kenyataan ini disokong oleh Wen Dai 2005 yang mendapati bahawa MBK yang mengikuti perancangan transisi berpusatkan murid lebih mengenali minat dan maklumatkan diri jika berbanding dengan perancangan transisi yang berpusatkan guru. Walau bagaimanapun, terdapat kajian menunjukkan bahawa masih ada banyak perancangan transisi tidak berpusatkan kepada murid dan sebaliknya, guru yang berkuasa sepenuhnya. Dan ini disokong oleh Martin et al. 2006 yang mendapati bahawa murid menunjukkan penyataan yang terhad dan pasif iaitu dengan memberi sedikit input dalam perjumpaan IEP manakala guru pendidikan khas pula mendominasikan perbincangan mengenai perancangan transisi. Seterusnya, kita lihat kepada dapatan kajian. Kita mula dengan dapatan kajian mengenai aspek efikasi kendiri. Didapati bahawa efikasi kendiri bagi kumpulan rawatan meningkat selepas murid mengikuti perancangan transisi berpusatkan murid, manakala efikasi kendiri bagi kumpulan kawalan pula tidak menunjukkan sebarang perubahan. Dapatan kajian menunjukkan efikasi kendiri dalam ujian pos bagi kumpulan rawatan adalah min bersamaan dengan 20.63 dan CCM piawainya adalah 5.56, di mana ia lebih tinggi daripada ujian pra, iaitu min bersamaan dengan 16.79 dan CCM piawai pula adalah 4.38. Seterusnya, kita lihat kepada dapatan kajian tentang keazaman diri. 3 jenis instrumen telah digunakan untuk menilai keazaman diri murid iaitu the Art Self-Determination Skill, the A Self-Determination Skill serta the Transition Empowerment Skill. The Art Self-Determination Skill digunakan untuk menilai keazaman diri dari aspek autonomi, disiplin diri, psikologi serta kesedaran diri. Skor min yang diperolehi adalah 103.06 bagi kumpulan rawatan, manakala skor min bagi kumpulan kawalan pula adalah 98.02. Seterusnya, the A Self-Determination Skill turut digunakan untuk mengenal pasti tahap keazaman diri murid berkeperluan khas. Skor min bagi kumpulan rawatan ialah 74.72, manakala skor min bagi kumpulan kawalan ialah 73.53. Tambahan lagi, the Art Transition Empowerment Skill pula digunakan untuk mengukur pemerkasaan murid yang mengikuti proses perancangan transisi. Dapatan kajian menunjukkan kumpulan rawatan memperolehi skor min iaitu 91.65 manakala kumpulan kawalan pula memperolehi skor min 88.28. Seterusnya, kita lihat kepada perbincangan dapatan kajian. Jika lihat daripada aspek efikasi kendiri, murid dalam kumpulan rawatan bersetuju dengan kebanyakan penyataan tentang tahap efikasi kendiri yang dikemukakan dalam proses perancangan transisi, manakala kumpulan kawalan pula tidak bersetuju dengan hampir semua penyataan yang dikemukakan. Dengan kata lain, murid dalam kumpulan rawatan mendapati efikasi kendiri diri meningkat dan berasa diri menjadi lebih aktif dalam IEP selepas mengikuti program perancangan transisi.
Jika lihat dari segi hubungan keazaman diri, murid dengan penggunaan teknologi dalam perancangan transisi, semakin tinggi skor min, maka semakin tinggi tahap keazaman diri murid berkeperluan khas. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa kumpulan rawatan memperoleh skor min yang lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Dengan kata lain, ia menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara penglibatan murid bersertakan bantuan teknologi dengan peningkatan keazaman diri MBK. Sekarang, mari kita lihat kepada isu-isu yang berlaku di Malaysia berkaitan perancangan transisi. Antara isu perancangan transisi bagi MPK ialah pelaksanaannya masih kurang berkesan dan tidak sistematik di Malaysia. Kajian oleh Abdul Rahman Hamdan 2003 mendapati bahawa pelaksanaan program transisi di Malaysia adalah kurang sempurna dan tanpa perancangan yang jitu kerana kebanyakan aktiviti yang dijalankan adalah tidak seragam. Ketidakseragaman ini menunjukkan pelaksanaannya adalah lebih banyak bergantung kepada inisiatif guru itu sendiri. Hal ini demikian kerana tiada satu panduan khusus yang selaras di Malaysia untuk guru-guru melaksanakan perancangan transisi secara sistematik. Selain itu, guru pendidikan khas yang kurang berpengetahuan dan berkemahiran turut menjadi satu isu bagi pendidikan khas di Malaysia. Kenyataan ini disokong oleh dapatan kajian Zainal Abidin Nasir 2010 yang mendapati bahawa guru nomis terutamanya guru yang bukan option pendidikan khas memiliki ilmu pengetahuan yang terhad dalam perancangan transisi. Kenyataan ini turut disokong oleh Siti Hasna Bandu dan Zalizan Muhammad Jelas 2012 yang mendapati bahawa guru adalah kurang berkemahiran dalam menentukan objektif tertentu untuk murid dalam perancangan IEP dan maka guru menghadapi kesukaran dalam memilih strategi pengajaran yang sesuai untuk MBK. Isu yang ketiga ialah sikap pihak pentadbir sekolah yang kurang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perancangan transisi. Kenyataan ini disokong oleh Siti Hasna Bandu dan Zalidan Muhammad Jelas 2012 yang mendapati bahawa kebanyakan pentadbir sekolah menyerahkan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan IEP kepada guru pendidikan khas di sekolah disebabkan oleh kekangan masa. Dan kesannya, pelaksanaan perancangan transisi di sekolah adalah tidak berkesan dan tidak sistematik. Seterusnya adalah implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perancangan. Jika lihat dari aspek dasar, pembuat dasar pendidikan khas harus peka bahawa perancangan transisi yang dilaksana haruslah berpusatkan murid. Pembuat dasar pendidikan khas harus menyedari bahawa aspek yang paling penting dalam perancangan transisi berpusatkan murid adalah pemilihan pendidikan berasaskan maklumat, hala tuju dan minat murid. MBK merupakan elemen utama dalam perancangan transisi dan maka mereka harus dilengkapi dengan keazaman kendiri untuk berjaya serta boleh melibatkan diri dalam persekitaran sosial dengan baik. Di samping itu, menurut Rohati Muhammad Matzub 2003, kandungan kurikulum perlu dikaji dari semasa ke semasa untuk memenuhi maklumat jangka panjang murid berkeperluan khas dalam semua domen. Dari aspek latihan pula, Kementerian Pendidikan Malaysia harus menyedari bahawa latihan atau kursus yang sesuai mengenai perancangan transisi harus diadakan untuk guru-guru berkeperluan khas. Sebagai ejen pelaksana perancangan transisi, guru-guru perlu diwajibkan untuk menghadiri kursus dan latihan khas bagi menguasai cara mengendalikan perancangan transisi dengan berkesan. Kenyataan ini turut disokong oleh kajian Siti Hasna Bandu dan Zalizan Muhammad Jelas 2012 yang mendapati bahawa kebanyakan guru bersetuju bahawa kursus dan pengkil amali mengenai perancangan IEP berkesan perlu diadakan untuk meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran para guru. Dari aspek pentadbir sekolah,
Pentadbir sekolah perlu kerap melakukan pemantauan terhadap perancangan transisi, terutamanya dalam penilaian IEP. Penilaian IEP adalah amat penting untuk memastikan strategi perancangan dan pengajaran yang digunakan pakai oleh guru adalah sesuai untuk para murid. Tambah lagi, pihak pentadbir sekolah juga harus menggalakkan penggunaan teknologi dalam perancangan transisi. Dengan itu, pihak pentadbir sekolah perlu memastikan kemudahan teknologi yang disediakan adalah mencukupi untuk menampung keperluan murid berkeperluan khas di Malaysia. Dari aspek guru, guru harus menyadari bahawa diri hanya bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing dalam proses perancangan transisi. Guru juga harus mengajar pengetahuan yang sesuai kepada MBK agar dapat meningkatkan penyertaan dan penglibatan MBK dalam perancangan transisi. Bukan itu sahaja, guru juga harus mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan menjalankan penyelidikan mengenai perancangan transisi. Dengan itu, guru akan mengenali kelemahan diri semasa menjalankan perancangan transisi dan seterusnya. Boleh mengambil tindakan yang sepatutnya untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dari aspek belajar, MBK itu sendiri perlu menjadi individu yang aktif kerana penglibatannya yang aktif akan memberi banyak faedah kepada murid itu sendiri. MBK juga harus mempunyai keazaman kendiri yang tinggi, harapan, keperluan serta keinginan untuk berjaya. Sebagai kesimpulan, perancangan transisi menyediakan MPK dengan kemahiran vokasional serta mendedarkan mereka kepada proses kehidupan bermasyarakat. Jadi, guru mestilah menjalankan perancangan transisi yang berpusatkan kepada murid serta melibatkan penggunaan teknologi dalam perancangan transisi. Selain usaha guru, keberkesanan perancangan transisi juga memerlukan kerjasama daripada berbagai pihak. Dengan adanya kerjasama daripada berbagai pihak, diharapkan bahawa efikasi kendiri dan keazaman diri MPK dapat ditingkatkan dan seterusnya mereka dapat berjaya dalam kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.